suruh Nabi buat. Perintah yang Nabi dapat semasa berada di langit tu. Di Sidratul Muntaha. Siapa tahu? Ustaz bagi satu markah. Satu bintang untuk dia. Siapa tahu? Benda yang kamu buat 5 kali sehari ni. Nabi dapat perintah tu masa dia naik ke Sidratul Muntaha. Sampai sekarang kita buat lagi perintah tu. 5 kali sehari kita buat. Apa namanya kasih? Apa yang kamu buat 5 kali sehari wajib? Kalau tak buat dapat dosa. Irdina kata apa Irdina? Solat fardu. Zikri jangan main pen. Rosak kamera kamu tu nanti. Okey? Nabi diarahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diperintahkan untuk solat. Pada awalnya perintah tu berapa banyak Allah suruh solat? Berapa banyak kali Irdina? 5. Bukan 5. Awal-awal bukan 5. Darwish, siapa dia? Sebelum 5, Allah minta Nabi Muhammad SAW untuk buat berapa? 15. 15 bukan. Bukan 15. 5 tu kamu kali 10. Berapa dapat? 5 kali 10 dapat berapa? Takkan tak tahu dah jadi 5 kali-kali je. 5 kali 10. Berapa dapat? 10. Azalia, kenapa senyap Azalia? 5 kali 10. Zikri, berapa Zikri? Apa Ustaz? 5 kali 10 berapa? 10. 10. Apa Ustaz? Kali 10. 10. 5 kali 10. 5 kali 10. 50. 50. Mula-mula Allah suruh Nabi Muhammad SAW buat 50 kali solat. Kamu buat 5 kali solat sehari pun susah, betul tak? Bayangkan Allah suruh buat 50 kali mula-mula. Kemudian Nabi Musa nasihatkan pada Nabi Muhammad untuk kurangkanlah sikit. Banyak sangat 50 tu. Bukanlah macam tu caranya. Cara cakap Nabi Musa. Tapi macam tu lah. Okay, Nabi Musa memberi nasihat kepada Nabi Muhammad supaya dikurangkan sikit waktu solat tu. 50 tu memberatkan umat. Bukanlah Allah tak tahu. Allah tahu saja je nak bagi. Okay, kemudian Nabi Musa bagi nasihat tu. Nabi Muhammad naik semula dan minta pada Allah untuk mengurangkannya. Kurang sikit, punya sikit, sampailah sekarang berapa harkat pula dah. Berapa kali solat kita solat? Alia, kamu solat sehari berapa kali? 50. Berapa kali Alia? Habak Mai kan Ustaz ni berapa kali? Berapa kali hang solat sehari? Buka suara tak dengar. 5 kali. 5 kali. Alhamdulillah. Itu semua hasil daripada ihsan Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya Allah yang maha baik, yang maha pemurah, dikurangkan. Daripada 50 perintahnya, dikurangkan jadi 5. Dan juga usaha Nabi Muhammad SAW untuk meringankan beban umatnya. Yang kalau tak terpaksa solat 50 kali sehari. Tapi kalau kita diarahkan untuk 50 kali pun, kita boleh je buat. Okay, cuma agak berat lah. Okay. Tapi Alhamdulillah Nabi Muhammad berjaya jadikan cuma 5 kali sehari. Alright. So selesai. Dah habis apa semua tu. Dan Nabi juga berjumpa pergi ke syurga dan neraka. Bertemulah dengan malaikat Ridwan yang menjaga syurga dan juga malaikat Malik yang bengis mukanya. Kalau ustaz ni muka dah bengis kan, dah ganas kan, malaikat Malik tu lagi dahsyat. Kalau kamu tengok malaikat Malik, kamu takut kamu sampai tak berani nak masuk neraka. Okay? So neraka dijaga oleh siapa? Malaikat Malik. Dan Nabi juga diperlihatkan oleh beberapa siksaan orang-orang yang berdosa, dan kemudian diperlihatkan juga nikmat-nikmat yang diperoleh oleh hamba-hamba Allah yang beriman di syurga. Alright, selesai Isra dan Mi'raj. Kemudian kita masuk pula hijrah. Pergi muka surat 35. Okey, lepas Nabi dah pulang daripada Isra Mi'raj, dia ceritakan kepada beberapa orang sahabat. Ada yang tak percaya, ada yang percaya cerita Nabi.
Okey. Yang percaya siapa? Cuba teka. Sahabat yang paling Nabi rapat sekali. Siapa boleh jawab? Siapa yang betul-betul percaya? Sampaikan bila orang bagi tahu kat dia, dia kata apa? Yaitu benar. Jika itu kata-kata Rasulullah, maka aku percaya. Siapa yang kata macam tu? Dia dah pernah. Apa benda kamu cakap kan? Apa dia? Saidina apa? Siapa sahabat yang percaya kepada kata-kata Nabi tu? Ya Allah, kamu semua ni. Saidina Abu Bakar, takkanlah tak tahu. Okey, tak apalah, tak apa. Okey, so Saidina Abu Bakar yang mempercayai kabar Rasulullah SAW. Bila Nabi ceritakan pada sahabat, aku semalam diperlihatkan pergi ke Masjidil Aqsa, kemudian dinaikkan ke langit. Ramai sahabat yang percaya, tapi ada sahabat yang ragu-ragu. Yang tak ragu-ragu langsung siapa? Sayyidina Abu Bakar. Itu sebab tadi Ustaz nyanyikan tadi kan. Iaitu benar, jika itu kata-kata Rasulullah, maka aku percaya. Maksudnya bila Rasulullah yang cakap, confirm aku percaya. Confirm. Okay, aku tak ragu-ragu langsung kalau Nabi cakap. Itu dia. Alright. So kita pergi pula kepada cerita hijrah muka surat 36. Azaliyah. Sebelum tu Ustaz nak buka video semua, kasih Dina, Zikri, Azalia, everyone. Buka-buka video, jangan malu-malu, tak mau malu-malu. Tengok tu Dina. Cantik je headphone ni tu. Ada telinga rabbit. Kenapa nak malu-malu? Zikri buka video, jangan malu-malu. Alright. Okay, kita nak sambung tajuk peristiwa hijrah ke Yathrib. Okay. Semasa Nabi ditindas di Mekah. Okay, tadi kan kita ceritakan Nabi masa lagi ditindas. Okay, dia pergi ke Taif, dakwahnya tak sampai, tak dapat, tak ada orang yang percaya kan. Alhamdulillah, dengar ni. Alhamdulillah, Allah anugerah video. Allah anugerahkan beberapa orang daripada Yathrib. Orang daripada Yathrib ni adalah orang-orang yang daripada Madinah lah, orang asal Madinah. Bunyi apa tu? Okey, orang yang asal daripada Madinah, dia datang ke Mekah untuk memeluk Islam. Beberapa orang saja, ada 6 orang je. Dia datang daripada Madinah, pergi ke Mekah dan memeluk Islam. Ada seorang sahaja perempuan tak terletak. Okey. Okey, mula-mula 6 orang, kemudian pada tahun ke-12 kenabian, maksudnya setahun sebelum peristiwa hijrah, okey, seramai 12 orang penduduk Yathrib telah menunaikan Kejap. Bising sangat. Okey. So masa setahun sebelum hijrah tu ada 12 orang daripada Madinah, daripada Yathrib. Nama Madinah sebelum Madinah namanya Yathrib. So dia datang kat Nabi kat Mekah, okey, dia peluk Islam. Dia kata kat Nabi, okey, aku nak masuk Islam. So dia masuklah. Alright. Kemudian di tahun berikutnya, maksudnya setahun selepas tu, dia bawa pada tahun ke-13 kenabian, maksudnya tahun yang nak buat hijrah tu, bukan, setahun sebelum hijrah, kemudian seramai 73 orang Islam dari Yathrib datang berjumpa Rasulullah SAW. Maksudnya apa? 12 orang yang awal-awal, yang setahun sebelum tu masuk Islam, daripada Madinah tu, daripada Yathrib, dia pergi balik ke Madinah, ke Yathrib, dia Islamkan lagi ramai orang. Tu sebab setahun selepas tu dia bawa 73 orang. 73 orang daripada Madinah, asalnya 12. Dia Islamkan, dia ajak kawan-kawan yang lain. Sampai 73 orang datang ke Mekah, jumpa Nabi Muhammad SAW. Bagi tahu, wahai Nabi, wahai Rasul,
Ini orang yang aku dah rekrut, yang aku dah dakwahkan, yang aku dah Islamkan. Yang ada 73 orang aku bawa ni. So berapa orang? Berapa orang lelaki dan berapa orang perempuan? Oh, dia tak tulis kat sini. Okey, tapi tak apa. So 73 orang ni datang kenapa Ustaz? Kenapa dia orang nak datang? Sebab apa? Sebab dengar ni, ini benda yang penting Dia nak buat perjanjian dengan Nabi Muhammad SAW untuk melindungi Nabi. 73 orang. Dan disebabkan perjanjian ni, perjanjian dia dengan Nabi ni lah berlakunya hijrah Nabi Muhammad SAW dan juga orang Islam daripada Mekah tu pergi ke Madinah. Pergi ke mana Irina? Pergi ke pergi ke Madinah. Orang inilah yang bawa 73 orang Yathrib ni, yang daripada Yathrib, nama lain ataupun nama sebelum Madinah. Dialah yang membantu Nabi untuk membawa Nabi pergi ke Madinah. Okey, faham boleh faham kat situ. So faham tak macam mana orang Islam boleh memulakan kerajaan di Madinah? Sedangkan sebelum itu mereka ni ditindas di Mekah. Diboikot, tak bagi makan, tak bagi jual beli, berlaku apa semua kan, tak boleh. Walaupun selepas tu berlaku apa keajaiban kan, apa surat perjanjian apa semua dimakan anak-anak dan sebagainya. Kemudian datang rahmat Allah Taala, datanglah 73 12 orang apa daripada Madinah ni masuk Islam, dia bagi tahu Nabi. Kemudian dia batal balik ke Madinah, bawa 73 orang pula pergi ke Nabi. Dan selepas itulah disebabkan itulah berlakunya Nabi untuk berlakunya peristiwa hijrah. Maksudnya Nabi Muhammad SAW dan juga orang-orang Islam Mekah pergi berhijrah ke mana? Ke Madinah. Alright. So, surat 37. Azalia tolong bacakan muka surat 37 tu. Oh Azalia, ada tak Azalia? Ya Ustaz. Baca muka surat 37. 37. Okey. Bacaan ni. Okey, baca. Pertama yang berhijrah ialah Abu Salamah oleh Amir bin Rabi'ah bersama istrinya Laila binti Abu Asma dan lain-lain. Setelah mendapat wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala saya berhijrah ke Yathrib. Ke Yathrib. Nama sebelum Madinah. Yathrib. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meminta Sayyidina Ali di tempat tidur baginda. Baginda telah keluar berhijrah pada 2 Rabiul Awal bersamaan 20 September. Okey, terus 622 Masihi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjaya keluar dari kepungan orang-orang Quraisy yang sedang tidur dan menabur tanah di atas kepala mereka sambil membaca firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fa hum la yubsirun. Surah Yunus ayat 9. So, ini cerita berlaku sebelum hijrah lah, Nabi hijrah.
Okey, sahabat yang hijrah dulu, maksudnya yang gerak dulu daripada Mekah ni adalah namanya Abu Salamah, diikuti Amir bin Rabi'ah dan isterinya. Laila binti Abu Hasmah ni geng-geng yang pergi dululah. Nabi pergi kemudian, lambat sikit. So sebelum nak pergi tu, Nabi dah tahu dah akan berlaku ancaman, bukan ancaman, akan berlaku apa orang kata rancangan orang kafir Quraisy ni untuk membunuh Nabi. Abu Jahal dengan geng-geng dia dah hajar dah beberapa pembunuh upahan untuk pergi rumah Nabi, bunuh dia. Lepas solat subuh untuk ialah sebelum dia pergi hijrah tu. So dia dah kumpul dah, ramai-ramai kumpul ni kan. Orang jahat ni dah kumpul depan rumah Nabi. Dia dah ready dah standby, dia keluar je bunuh dia. Tapi Nabi bijak. Okey, Nabi letak Sayyidina Ali dekat tempat tidur dia. Dia kata apa? Sayyidina Ali, kamu tidur di tempat tidur aku malam ni. Okey. So Nabi Muhammad SAW dah pack barang apa semua, dia nak pergi, dia nak keluar. Tapi Nabi tahu dekat luar tu ada orang tengah kumpul. Okey, jadi Nabi mana cerita ni? Nabi ambil pasir je, tanah, kemudian dibacakan ayat tu. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fa hum la yubsirun. Dia baling dekat orang-orang tu daripada luar lah, orang tak nampak pun. Okay, kemudian orang-orang perompak pencuri apa semua yang ada kat luar tu pun tertidur. Hasil daripada bacaan ayat Al-Quran yang Nabi SAW bacakan tu. Dia tertidur lah, tak jadi nak bunuh Nabi. So tidur lena je orang yang nak bunuh Nabi tu. Tidur sampai esok pagi. Tak bangun-bangun. Nabi pun keluar pergi berhijrah. Okay. So bila Nabi dah keluar pergi hijrah, orang-orang tu dah bangun dah. Maksudnya Nabi dah pergi dah. Perompak tu baru bangun. So dia pergi masuk dalam rumah Nabi, nak ceroboh lah, nak bunuh Nabi kan. Sebab dia tengok ini dah siang lah ni. Dia nak bunuh Nabi. Dia tengok kat tempat tidur tu, alah ini bukan Nabi ni Sayyidina Ali. Ni Ali kan, ni bukan Nabi, ni bukan Muhammad, ni Ali. So tak jadilah bunuh. Nabi pun pergi dengan tenang. Alright, faham So Nabi pun berjaya lah keluar untuk pergi berhijrah. Right, so tindakan Nabi Muhammad SAW ini menyebabkan orang Quraisy tidur lena tanpa menyedari bahawa baginda telah terlepas dari kepungan mereka. So Nabi dah terlepas, okay, dia pun pergilah berhijrah dengan Sayyidina Abu Bakar. Alright, mereka berdua berjalan menuju ke Gua Sur dan bersembunyi di sana selama 3 hari. So orang kafir ni, Abu Jahal ni, dia memberitahu orang Mekah. Dia kata apa? Siapa yang dapat bunuh Nabi, aku bagi dia ganjaran. Macam tu lah lebih kurang. So ada beberapa orang semua berlumba-lumba nak cari Nabi. Okay. So orang naik kuda apa semua kan, dia pergi kejar Nabi. Sebab orang tahu, orang tahulah Nabi ni pergi mana kan, nak pergi ke Yathrib. So dia tahu jalan dia ke mana. So ada seorang Ustaz tak ingat, orang kafir ni lah. Okay, Ustaz tak ingat nama dia. Dia naik kuda kan. Dia nampak ada tapak kaki kuda. So dia tahu ini Nabi ni. Dan tapak kaki tu dia menuju ke Gua Sur. So bila Nabi pergi kat bila orang kafir ni pergi kat Gua Sur, dia pelik. Kalau ada orang kat dalam gua ni, kenapa ada sarang labah-labah? Sebab apa? Sebab dekat gua tu ada sarang labah-labah yang cantik. Dekat pintu gua tu. Kalau ada orang, sarang labah-labah ni mesti dah hancur punya. Kan? Betul tak? Kemudian dia tengok ada sarang burung kat tepi gua tu. Kalau orang masuk sini, sarang burung ni mesti dah hancur. Tapi macam mana boleh elok lagi? So maksudnya tak ada orang dalam gua ni, tak mungkin. Sebab ada sarang labah-labah kan. Time tu Nabi dengan Sayyidina Abu Bakar menyorok dalam gua tu lah. Itu yang ada berlaku kisah apa, Sayyidina Abu Bakar Sayyidina Abu Bakar dipatuk kala jengking ke ular, saya tak ingat. Yang dalam Gua Sur tu. Sebab apa? Nak bagi Nabi tidur lena kan. Okay. So bersembunyi selama 3 hari. Setelah orang-orang Quraisy tidak lagi mencari Nabi, lepas dah 3 hari tu orang dah tak cari Nabi dah. Nabi pun sambung perjalanan dia ke Yathrib bersama dengan Abu Bakar As-Siddiq. Dibantu oleh seorang Quraisy. Seorang penunjuk jalan, silap. Bernama Abdullah bin Uraikid.
Namanya Abdullah bin Uraikid. Dia ni penunjuk jalan Nabi lah untuk pergi ke Yathrib. Alright, sebelum sampai ke Yathrib, baginda berhenti di sebuah tempat yang bernama Quba dan mendirikan sebuah masjid yang pertama dalam sejarah Islam. Ini dia masjid pertama. Kalau Ustaz tanya kamu, Alia, apa dia nama masjid yang pertama dibina dalam semasa hidup Nabi Muhammad SAW? Apa namanya? Alia. Apa nama masjid yang pertama ni? Baru kita baca ni. Masjid Alia. Masjid apa yang pertama dibina? Masjid bukan Quran. Masjid Quba. Itu dia nama masjid pertama yang dibina oleh Nabi Muhammad SAW. Okey. Sebelum Masjid Nabawi lah. Masjid Nabawi tu selepas Nabi dah duduk dekat Madinah, Nabi bina Masjid Nabawi. Tapi masjid pertama sebelum Masjid Nabawi tu, masjid pertama yang Nabi bina adalah Masjid Quba namanya. Apa dia? Alia, namanya apa? Masjid apa? Masjid apa, Alia? Masjid apa? Quba. Quba ada dekat buku tu. Namanya Masjid Quba. Okay? Alright. So, kita nak habiskan tajuk ni. Setelah 4 hari berada di Quba, tengok muka surat 39. Layanan penduduk Yathrib. Okay? Kita nak dengar pula cerita macam mana layanan orang-orang Madinah ni, penduduk Yathrib ni, penduduk asal Yathrib ni terhadap Nabi Muhammad SAW. Dia orang tindas Nabi ke? Dia orang pukul-pukul Nabi ke? Dia orang marah kat Nabi ke apa? Kita tengok. Okay? So setelah 4 hari berada di Quba, lepas Nabi bina masjid tu, Nabi duduk dulu kat Quba, masjid tu. Kemudian Nabi Muhammad SAW kemudian dia meneruskan perjalanan hingga tiba ke Yathrib pada 16 Rabiul Awal bersamaan 622 Masihi. Apabila penduduk Yathrib mendengar berita bahawa Nabi Muhammad SAW keluar dari Mekah menuju ke Yathrib, mereka keluar beramai-ramai menyambut kedatangan baginda dan rombongan. So berapa hari perjalanan Nabi daripada Mekah ke Madinah? Siapa tahu? Tadi dia pergi ke Gua Sur berapa hari? 3 hari, betul tak? Kan? Kemudian dia keluar. Okey, dia keluar kemudian dia berhenti dekat Quba. Kemudian dia bina masjid. Dia duduk dekat Quba tu berapa hari? 4 hari. So lebih kurang berapa hari Dina total? 3 hari dekat Gua Sur, kemudian kat Quba 4 hari. Berapa hari agak Dina? 3 hari dekat Gua Sur, 4 hari dekat Quba tu. Berapa hari agak-agak? Siapa nak jawab? Zikri, berapa hari? 3 hari dekat Gua Sur, 4 hari dekat Quba. Berapa hari? 7. Keseluruhan. Berapa Zikri? Jawab je, jawab je. Jangan takut. Berapa? 7. 7 hari. Selepas seminggu Nabi berada dalam perjalanan untuk ke Madinah ni, akhirnya Nabi sampai. Okey. Kita tengok macam mana layanan penduduk Madinah ni. Okey, dia sampai bila? 16 Rabiul Awal 622 Masihi. Apabila so mereka keluar beramai-ramai untuk menyambut kedatangan Nabi. Semua orang keluar. Pergi ke luar Madinah tu, tempat Nabi nak datang, dia semua keluar ke situ. Nak sambut Nabi. Kemudian apa? Kemudian hari itu hari yang cukup bersejarah. Rumah-rumah dan jalan-jalan dimeriahkan dengan suara yang memuji kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi semua orang sambut dan juga semua orang memuji Allah. Semua orang memuji Allah sambil menyanyi. Ada satu lagu yang kita semua boleh boleh sama-sama dengar dan hayati. Ini adalah lagu ketika mana Nabi Muhammad SAW sampai, orang-orang Madinah semua nyanyi lagu ni ramai-ramai. Jom kita dengar lagu ni. Sekejap. Okey, Ustaz share screen satu. Okey, ni dia lagunya. Jom kita dengar.
Dengar tak suara ke tak dengar? Dengar tak suara ke tak dengar? Tak. Oh tak eh. Kejap. Okay, dengar. من ثنيات الوداع وجب الشكر عليك ما دعا لله داع. Ini dia lagu yang orang-orang Madinah bila Nabi Muhammad SAW sampai ke Madinah, dia orang baca. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. Oh, the white moon rose over. Apa maksud lagu ni? Kita baca kat bawah tu. Telah bersinarlah bulan purnama kepada kita dari lembah Saniyah Al-Wada'. Maksudnya Nabi datang daripada lembah tu, bersinar dia. Maksudnya Nabi kan cahaya kan. Kemudian wajiblah ke atas kita untuk bersyukur selagi ada penyeru yang menyeru kepada Allah. Wahai Nabi yang diutuskan kepada kami, kamu membawa perintah yang pasti dijunjung. So, panjang lagi sebenarnya lagu ni tapi yang ditunjuk dalam buku teks ni saja. Alright. So lagu-lagu ni menunjukkan, menandakan kesyukuran orang-orang Madinah ke atas kedatangan Nabi Muhammad SAW. Alright. So itulah dia lagu dia. Mungkin lagu yang Ustaz tunjuk ni ada bahasa Inggeris sikit. So tak adalah, mana ada orang Arab nyanyi lagu Inggeris kan dulu. Okay. Yang penting yang mula-mula ni, yang ni. من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. So itulah dia. Okey, lagu yang dinyanyikan ketika Nabi Muhammad SAW sampai ke Madinah. Okey, sebelum kita habiskan, Ustaz nak tanya, apa nama Madinah sebelum namanya Madinah? Ustaz nak tanya Azalia. Apa nama Madinah sebelum namanya jadi Madinah? Nama Madinah sebelum Madinah apa? Madinah tu nama selepas Nabi hijrah, Nabi sampai. Nabi buat kerajaan namanya Madinah. Sebelum Madinah namanya apa? Masjid Nabawi. Bukan. Masjid Nabawi itu nama masjid lah. Tadi Ustaz sebut dah. Ya. Tengok buku. Tengok buku. Layanan penduduk apa namanya tu? Rina, siapa boleh jawab ni soalan ni? Ustaz bagi 1 bintang. Apa nama Madinah sebelum Madinah? Cepat, kita dah habis dah ni kelas kita ni. Ustaz nak habiskan. Kaabah. Kaabah pula. Kaabah pula. Muka surat berapa, Ustaz? Muka surat 39. Wah. Ustaz, tak jawab soalan Ustaz ni tak ada habis. Okey. Apa nama Madinah sebelum Madinah? Cepat Zikri, Darwish, Alia cari. Apa nama Madinah sebelum Madinah? Jumpa sebut je, jangan malu. Jumpa sebut je. Yang Sarap Yasin. Yang Sarap tu ejaan tu betul. Sebutannya salah. Bukan Yang Sarap. Ustaz sebut tadi apa nama tempat tu. Yas. Cuba. Irina. Mana ni? Tahun 4, please. Ya Sarip. Ya Sarip. Tak ada sah. Apa Irina?
Yasrab. Ya Sarab. Tadi kan dah jawab ya Sarab, salah. Yasrab. Yasri. Apa? Asal apa? Yasri. Ya, nama tempatnya Yasri. Yasri anak-anak. Anak-anak. Yasri. Bukan Yasarab, bukan Yasrab, bukan Yasirib, bukan Yasorib. Jawapannya Yasrib. Yasrib. Itu nama Madinah sebelum dinamakan Madinah. Madinah namanya berubah menjadi Madinah selepas berlakunya Sahifah Madinah. Selepas Nabi jadi ketua negara, Nabi namakan negara Yasrib tu Madinah. Faham? Madinah ni sebelah Mekah lah. Kalau kamu pergi haji kan, kamu pergi Mekah untuk tunaikan solat, tunaikan tawaf dan sebagainya. Madinah tu kalau kamu nak singgah Masjid Nabawi, ada dekat situ Madinah. Faham? Kamu tidak ni? Faham. Selesai. Minggu depan kita akan buat kuis. Tajuk yang kita belajar. Kalau kamu tak dapat jawab, start rotan online. Okey, dah. Itu saja. Terima kasih semua. Ustaz harap kamu semua faham apa yang diajarkan. Walaupun Ustaz rasa kamu semua macam tak fokus sangat. Buat benda-benda lain. Ada yang terbaring sana, terbaring sini. Ada yang buat muka-muka itik. Okey. Tak tahulah siapa yang buat muka itik tu. Okey. So, tak apa. Yang penting minggu depan, bila Ustaz buat kuis, Ustaz nak kamu semua boleh jawab dengan baik. Kalau tak, semua bintang-bintang kamu semalam Ustaz potong. Bintang lah. Alright, so itu sahaja daripada Ustaz. Terima kasih. Okay, kita jumpa lagi di masa yang akan datang. Macam mana Ustaz nak rotan? Kan Ustaz kata tadi rotan online. Macam mana kita tengok nanti. So yang penting sekarang ni kamu belajar betul-betul. Okey dah, itu sahaja. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.